Okey, kita masuk bab yang ketujuh, iaitu tajuknya adalah berkaitan dengan perjuangan rakyat tempatan mengembalikan kedaulatan bangsa. Okey, kalau kamu lihat kata-kata Tun Dr. Mahathir di sini, beliau menyatakan jika kita ingin sejarah penaklukan oleh kuasa asing tidak berulang, kita hendaklah sedar bahawa kemerdekaan dan kebebasan kita boleh dihapuskan dalam masa yang singkat. Setelah hilang kemerdekaan, kita tidak mudah untuk mengembalikannya. Okey. Jadi dalam bab ini, kita ada beberapa objektif yang perlu dicapai di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama, pelajar, iaitu kamu, semua dapat memerihalkan perjuangan mengembalikan kedaulatan Kedah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu, pelajar, mampu menyatakan kebangkitan Dul Said sebagai pahlawan Naning. Yang ketiga, pelajar menceritakan perjuangan rentap Wira Sarawak, iaitu Agi hidup, Agi Glemban. Selagi hidup, selagi itu akan berjuang. Yang keempat, pelajar harus menggalurkan perjuangan Syarif Masahur sebagai Wira Sarawak. Yang kelima, menjelaskan kebangkitan Datuk Maharaja Lela sebagai pejuang kebanggaan negeri Perak. Keenam, memerihalkan perjuangan Yang Tuan Anta mempertahankan kedaulatan Sri menanti. Ketujuh, menceritakan perjuangan Datuk Bahaman sebagai pahlawan Pahang. Yang kelapan, pelajar harus boleh membincangkan perjuangan Mat Saleh menyanggah syarikat Borneo Utara British. Yang kesembilan, pelajar harus dan mampu menerangkan perjuangan Antanom sebagai pahlawan anak rimba berjiwa besar. Yang kesepuluh, pelajar boleh atau mampu menilai kebangkitan Tok Janggut sebagai pejuang jihad. Dan yang ke-11, pelajar mampu atau boleh menganalisis kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbong sebagai pejuang tani. Jadi di akhir pembelajaran ini, sama ada kamu bila belajar nanti perlu menguasai semua perkara-perkara ini. Faham? Jadi untuk hari ini kita lihat ataupun apa yang cuba kita kuasai, pertama sekali ialah bagaimana, iaitu keupayaan kamu menceritakan kembali perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan negeri Kedah. Okey, kita lihat. Ini adalah sedikit sebagai rangka kursus atau rangka bab ini yang kamu perlu atau akan kita pelajari, iaitu bermula daripada 7.1, kita akan ada lebih kurang 11 topik. Okey, yang kaitannya berkaitan dengan patriotisme. Okey, apa itu patriotisme? Patriotisme ialah sanggup berjuang mempertahankan negara. Yang kedua, bersemangat patriotik. Apa itu patriotik? Iaitu berjuang mempertahankan negara. Ketiga, mendaulatkan hak dan kewibawaan bangsa. Keempat, kejituan misi dan visi menjamin matlamat perjuangan. Iaitu bila kamu berjuang, mesti kamu ada matlamat. Betul? Kalau kamu nak menghalau orang Inggeris, kamu perlu ada matlamat. Bagaimana? Iaitu menghalau orang Inggeris. Jadi bila ada matlamat, baru kamu akan mengatur langkah-langkah untuk mengusir keluar. Boleh faham? Yang kelima, memartabatkan perjuangan pejuang-pejuang negara, iaitu kamu mampu menghargai sumbangan pejuang-pejuang negara.
iaitu selaras dengan minggu atau bulan kemerdekaan yang sedang berlangsung sekarang. Yang keenam, kepimpinan cemerlang dan berkarisma. Dan yang ketujuh, menghargai jasa tokoh-tokoh negara. Inilah yang kita nak semai dalam unsur patriotisme di akhir pembelajaran nanti. Okey. Kita masuk topik 7.1, perjuangan mengembalikan kedaulatan Kedah. Okey. Jadi sebelum kita masuk ke topik ini dengan lebih detail, ini adalah gambar-gambar pemimpin, pejuang-pejuang peringkat awal dan di tempat mana mereka telah berjuang. Boleh ikut? Okey. Kita lihat sedikit mukadimah ataupun pengenalan, iaitu kamu cepat tunjuk, telah mempelajari bagaimana campur tangan British di tanah Melayu. Sarawak dan Sabah telah menggugat sistem politik, ekonomi dan sosial penduduk tempatan. Perubahan dalam sistem pentadbiran telah menyebabkan Sultan kehilangan kedaulatan dan pembesar kehilangan kuasa. Jadi apabila Inggeris datang, apa yang berlaku? Sultan hilang kedaulatan, manakala pembesar pula telah kehilangan kuasa. Apa tu kedaulatan? Kedaulatan ialah kuasa membuat suatu keputusan. Okey, Sultan nak buat sesuatu, sekarang dia tak bebas sebab ada orang kawal. Ada orang kawal dia daripada buat keputusan. Katakan Sultan nak buat yani, jangan buat macam tu, tak boleh buat macam tu. Dia orang ada teguran. Okey, British kawal Sultan. Jadi kamu tak menjadi pemerintah yang bebas. Jadi kamu dah hilang kedaulatan. Pembesar pula hilang kuasa. Kuasa yang macam mana? Kuasa pungut cukai. Tak boleh. Kuasa mengadili juga telah hilang. Ini semua menyebabkan mereka rasa tidak puas hati, kecewa dan marah terhadap Inggeris. Kemudian, British telah memperkenalkan pelbagai cukai yang membebankan. Okey, banyak sangat cukai. Ambil yang tu cukai, kena buat yang ni cukai, masuk hutan kena cukai, ambil permit dan sebagainya. Faham? Rakyat merasakan beban dan menindas rakyat. Jadi bila rakyat terasa beban dan tertindas, mereka pun mula marah. Kemarahan tersebut akan membawa kepada akan mencetuskan kebangkitan rakyat untuk menentang British. Dalam bab ini kamu akan mempelajari perjuangan pahlawan tanah air seperti Sultan Ahmad Tajuddin, Dul Said, Rentab, Sharif Masahur, Datuk Maharaja Lela, Yam Tuan Anta, Datuk Bahaman, Mat Saleh, Antanom, Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbong. Mereka memimpin rakyat berjuang dengan gigih demi mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air. Boleh? Semua dah faham? Okey, jadi kita lihat topik 7.1, perjuangan mengembalikan kedaulatan Kedah. Sejarah perjuangan bangsa Melayu menentang penjajahan telah sebati sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini bukan sesuatu yang baru, iaitu ada je kuasa asing cuba menguasai tanah air, akan berlakulah perjuangan untuk membebaskan tanah air tersebut. Tentu kamu masih ingat tentang pendudukan Siam di Kedah. Kamu pada tahun 1821. Semua masih ingat?
Apabila Sultan Kedah, Sultan Muhammad Jiwa memberi bantuan kepada Myanmar ketika Siam sedang berperang dengan Myanmar, okey, dengan harapan Siam akan kalah, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Jadi kini Siam telah muncul sebagai satu kuasa yang kuat. Dia panggil Sultan Kedah ke Bangkok. Sultan Kedah tahu kalau dia pergi ke Bangkok, dia akan ditangkap dan dihukum di situ. Jadi Sultan Kedah tahu sekarang Siam takkan duduk diam. Jadi dia cuba dapatkan bantuan. Waktu inilah Sultan Muhammad Jiwa dan anaknya Tengku Abdullah pergi jumpa Francis Light dengan menawarkan Pulau Pinang kepada Francis Light. Sebagai balasannya, mereka minta Inggeris memberi bantuan ketenteraan sekiranya Siam diancam oleh musuh. Malangnya Francis Light telah menggunakan tipu hela mengambil Pulau Pinang dan membiarkan Sultan Kedah terancam, dan akhirnya Kedah akan diduduki oleh Siam. Boleh faham? Pada tahun 1821, kamu lihat di info arkib, seramai 7,000 orang tentera Siam mengepung Kuala Kedah. Askar Siam memusnahkan rumah, merampas barang, menenggelamkan perahu dan menangkap tawanan untuk dibawa balik ke Siam sebagai hamba. Penjajahan Siam yang kejam menyebabkan rakyat Kedah bangkit dan bersatu dengan Sultan untuk mengembalikan kedaulatan ke Kedah. Okey, kita lihat. Penjajahan Siam ini ditentang dengan hebat oleh Kedah, oleh rakyat Kedah di bawah pimpinan Sultan Ahmad Tajuddin. Perang pembebasan Kedah turut dipimpin oleh Tunku Abdullah, Tengku Kudin, iaitu Syed Zainal Abidin nama sebenar, Tengku Long dan Tengku Muhammad Sa'ad. Perjuangan mereka disokong oleh pemimpin rakyat seperti Tok Morris dan pemimpin agama seperti Sheikh Abdul Qadir. Perjuangan orang Melayu Kedah menentang Siam telah dikhianati oleh British. Pihak British telah bersubahat dengan Siam untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Kedah, iaitu British menghantar kapal perang untuk membantu Siam mengepung Kedah. Gambaran pelukis menunjukkan pertempuran di kota Kuala Kedah pada tahun 1838. Kronologi peristiwa di bawah akan memudahkan kamu memahami perjuangan mengembalikan kedaulatan Kedah. Pada tahun 1823, Tunku Abdullah memimpin 3,000 orang tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam melalui seberang perai. Ini tahun berapa? Tahun 23. Serangan itu gagal kerana British membantu Siam. Pada tahun 1831, Tengku Kudin berjaya menawan semula Kuala Kedah dari Melaka. Walau bagaimanapun, British telah menghantar 5 buah kapal perang untuk mengepung perairan Kedah. Tindakan British itu menyebabkan Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar. Tengku Kudin telah terkorban. Arah serangan Sultan Ahmad Tajuddin bagi membebaskan Kedah daripada penjajahan Siam. Dari sini dia pergi ke sini untuk serang. Boleh faham? Kenapa di Melaka? Sebab ketika ini Inggeris turut menduduki Melaka. Selepas perjanjian Inggeris-Belanda tahun 1824, Melaka turut akan menjadi milik Inggeris. Boleh faham? Bagus. Okey. Pada tahun 1836, Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Bruas.
Perak. Pihak British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap. Itu tahun 1836. Tahun 1838, kebangkitan menentang Siam di Kedah telah dipimpin oleh Tunku Muhammad Saad. Tentera Kedah berjaya menawan semula selatan Kedah, kota Kuala Kedah dan marah ke Songkla. Namun sekali lagi dengan bantuan British, Siam berjaya menguasai Kedah semula. Semangat juang rakyat Kedah telah menyebabkan Siam berdamai dengan Kedah. Sultan Kedah menghantar putra baginda Tunku Dai ke Bangkok untuk berunding. Pada tahun 1842, Siam mengembalikan takhta Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Namun begitu, wilayah Perlis, Setul dan Kubang Basuh diasingkan dari Kedah. Di sini ya, iaitu kata boleh tu boleh, tetapi kenalah asingkan 3 buah wilayah ini, dan akhirnya ketiga-tiga wilayah ini akan dikenali sebagai sebuah negeri yang baru bernama Perlis. Boleh faham? Boleh faham? Okey, bagus. Semangat juang rakyat Kedah telah menyebabkan Siam berdamai dengan Kedah. Sultan Kedah menghantar putra baginda Tuanku Dai ke Bangkok untuk berunding. Yang ini kita dah baca. Jadi kita perlu menjana idea. Okey, pemikiran kamu perlu digunakan untuk menjawab soalan ini. Yang pertama, berdasarkan peta 7.1, ceritakan peristiwa pembebasan Kedah. Maksudnya, kamu tengok yang ni, kamu ceritakan saja. Yang ni ayat-ayat ni tak ada. Selepas tu, berapa lamakah masa yang telah diambil oleh Sultan Kedah untuk mendapatkan kembali taktanya? Cuba fikir sekarang. Okey, sekarang kita sambung ke topik 7.2, iaitu Dol Said sebagai pahlawan Naning. Naning terletak antara Rembau dengan Melaka. Penghulu Naning ialah Datuk Naning Abdul Said yang dikenali sebagai Dol Said. Pusat pentadbiran Naning terletak di Tabo. Naning mempunyai hasil keluaran seperti padi, buah-buahan, sirih, biji timah pada tahun 1831. Dol Said telah bangkit menentang British. Tahukah kamu mengapa Dol Said menentang British? Okey. Iaitu kita akan lihat faktor penentangan Datuk Dol Said di Naning. Okey, kita sambung Datuk Dol Said, pahlawan Naning ya. Okey, jadi semalam kita telah lihat bahawa Naning ni adalah sebahagian atau terletak berhampiran dengan Rembau, dan bila Belanda meninggalkan Melaka, Melaka akan diduduki oleh British menerusi perjanjian Inggeris-Belanda tahun 1824. Jadi apa yang berlaku kemudiannya? Penghulu Naning, okey, sebelum ini pernah membayar ataupun pernah berada di bawah Belanda. Bila Belanda meninggalkan, British ambil alih. British pun kata Naning adalah sebahagian daripada wilayah atau negeri Melaka, dan Inggeris meminta Datuk Dol Said untuk membayar cukai 1/10 daripada hasil Naning. Yang ni akan membawa kepada penentangan. Jadi kita lihat faktor penentangan Dol Said di Naning. Okey, yang pertama sekali kita akan lihat mempertahankan kemerdekaan Naning. Kenapa berlaku penentangan? Iaitu pada tahun 1824, British dan Belanda telah menandatangani perjanjian Inggeris-Belanda. Menurut perjanjian ini, Melaka diserahkan kepada British. British mendakwa Naning merupakan sebahagian daripada Melaka.
Oleh itu, British mengarahkan Nanning mematuhi peraturan yang ditetapkan di Melaka. Dakwaan British tidak dapat diterima oleh penghulu Dol Said dan rakyat Nanning. Apabila British mengarahkan ikut peraturan sebab kamu sebahagian daripada Melaka. Dol Said kata kami bukan sebahagian daripada negeri Melaka, jadi kamu tak boleh ikut peraturan-peraturan Inggeris. Boleh faham? Jadi timbulkan penentangan. Itu faktor yang pertama, iaitu mempertahankan kemerdekaan Nanning. Faktor yang kedua ialah menentang pelaksanaan menentang pelaksanaan undang-undang British. British juga memperkenalkan peraturan penghulu yang menggugat pengaruh dan kuasa, memperkenalkan peraturan-peraturan yang menggugat pengaruh dan kuasa Datuk Dol Said sebagai penghulu Nanning. Peraturan ini melarang penghulu membicarakan kes jenayah. Sekarang ni Datuk Dol Said tidak ada kuasa membicarakan kes jenayah. Pada tahun 1828, Dol Said diberi amaran oleh British kerana menyelesaikan kes jenayah di Nanning. Jadi Dol Said terus juga membicarakan kes jenayah. Jadi dia diberi amaran. Beliau juga diugut akan dilucutkan jawatan sekiranya beliau tidak mematuhi arahan British. Seterusnya, kamu tengok di sini kawasan Nanning kat mana? Kat sini. Nampak? Kawasan pertempuran kat sini. Kamu nak pergi hari ni, berapa orang pernah pergi Melaka? Angkat tangan. Ramai yang pernah pergi Melaka. Untuk apa kamu pergi? Okey. Okey, kita teruskan. Untuk keterangan lanjut tentang Melaka, kamu boleh rujuk pelajar-pelajar yang telah pergi ke lawatan. Okey. Faktor yang ketiga yang membawa kepada penentangan Datuk Dol Said ialah melalui Undang-Undang 1830 tahun 1830, British memaksa Nanning membayar cukai 1/10 daripada hasil keluaran pertanian. Maksudnya kalau kamu dapat 10 kilo sawi, kamu kena bayar 1 kilo sebagai cukai 1/10. Iaitu 10% lah, mahal kan? Dari setiap RM1 kamu kena bayar berapa sen? 10 sen sebagai cukai. Arahan ini dibuat setelah pihak British mendapati hasil daerah Nanning berjumlah $4,500 sebulan. Jadi $4,500 mereka kena bayar cukai $450 setiap bulan. Faham? Okey, murid-murid, kita sambung. Okey. Pada 15 Julai 1831, British mengisytiharkan Dol Said sebagai penderhaka. British mengantar seramai 150 orang sepoi yang diketuai oleh Kapten Willie untuk menyerangnya. Okey. Okey. Jadi bila Inggeris mengisytihar Datuk Dol Said sebagai penderhaka, British mengantar seramai 150 orang sepoi yang diketuai oleh Kapten Willie untuk menyerangnya. Okey, berapa orang sepoi? Siapa yang mengetuai mereka? Kapten Willie, ya. Namun demikian, angkatan British berjaya ditewaskan. Tetapi apa yang berlaku tanpa diduga, British kalah. Datuk Dol Said menang.
Kejayaan ini dicapai kerana Datuk Dur Said menggunakan taktik perang gerila. Apa tu perang gerila? Kamu serang dan sembunyi. Serang dan sembunyi, ya. Serta mendapat bantuan dari luar, iaitu bantuan daripada Seri Menanti, Sungai Ujong, Johor dan Muar. Okey, dia dapat. Yang Tuan Muda Raja Hali dari Rembau turut menghantar pasukan bantuan yang diketuai oleh menantunya, Sheikh Shahaban. British sedar bahawa Naning tidak mudah dikalahkan. Oleh itu, British berunding dengan Yang Tuan Raja Ali. Beliau bersetuju kali ini membantu British dengan menghantar 600 orang ulu balang untuk menyerang Naning. Sekarang Sheikh Raja Muda Ali pula berpaling tada dan memberi bantuan kepada British. Jadi, kamu lihat di sini surat pelekat yang memberi amaran kepada penduduk Naning supaya tidak terlibat dalam perang Naning dan arahan untuk bekerjasama bagi memburu Dul Said. Okey, kamu tengok dengan besar, kita bacakan sama-sama surat tersebut. Okey, kalau tak nampak, buku teks kamu pun ada, betul? Bahawa Bala Tentera Company ialah syarikat India Timur, Inggeris, hendak kembali naik ke Naning, akan hendak menggalakkan kepada yang membuat derhaka di Naning, maka adalah diberitahu kepada segala orang-orang yang ada tinggal di Naning itu, atau mereka-mereka yang ada tinggal di dalam daerah yang ada dekat-dekat itu, jikalau ada ia tinggal dengan diamnya atau dengan pekerjaannya yang selama ini terdapat, tiada melainkan dipeliharakan oleh officer government akan rumah tangga dan anak bini harta benda sekaliannya itu. Okey, jikalau tiada demikian itu dan dapat rumah tangga tertinggal dan nescaya binasalah oleh bala tentera itu. Syahadat. Dan barang siapa yang boleh menangkap serta membawa Dul Said, orang yang kepala derhaka, okey, tersebut di bawah ini terdapat tiada melainkan bolehlah menerima upahnya RM1,000 besar. Dan lagi barang siapa yang boleh membawa pula orang-orang tersebut di bawah ini, maka boleh menerima upahnya kepada seorang RM200 besar. Seorang namanya, ini cikgu tak nampak dah. Okey, kamu bacakan. Lebih kurang kamu boleh faham, betul? Okey, ini gambaran pelukis. Kamu tengok di mana Datuk Dur Said. Kamu memang takkan tahu semua. Gambaran pelukis menunjukkan pengikut Dul Said bertempur dengan pasukan British dalam perang Naning pada tahun 1831. Boleh faham murid-murid? Boleh, kalau boleh faham kita teruskan. Pada bulan Mac 1832, Colonel Herbert, yang pertama Captain Willie, betul? Captain Willie akan tewas. Ini Mac 1832. Colonel Herbert mengetuai pasukan tentera menyerang Naning. Pakatan British dengan Rembau telah berjaya mengalahkan Naning. Tabo, iaitu pusat pentadbiran Naning, telah ditawan dan rumah penduduk Naning dibakar. Dul Said berundur ke Seri Menanti dan akhirnya menyerah diri kepada pihak British. Selepas itu, British menyatukan daerah Naning dengan Melaka. Datuk Dul Said diberi pencen dan rumah di Melaka. Sungguh pun British berjaya mengalahkan Naning. British telah kerugian sebanyak 100,000 pound sterling. Walaupun orang Naning gagal dalam peperangan, namun mereka telah berjaya menghidupkan semangat juang yang berterusan di kalangan bangsa Melayu. Boleh murid-murid? Kita dah habis Naning. Selepas ini kita akan masuk. Okey, kamu kena gunakan pemikiran kamu, idea, iaitu untuk menjana, okey, bagaimana faktor perang, peristiwa perang dan kesan perang. Okey, selepas ni kita akan masuk
ke negeri Sarawak, iaitu kita akan lihat seorang lagi wira yang kita panggil Rentap. Wira Sarawak, agi hidup agi ngleban, iaitu selagi hidup selagi berjuang. Okey, sebelum kita lihat ke Rentap, saya minta kamu salin nota berkaitan dengan Naning. Okey, kamu lihat nota ni, tolong salin nota ni adalah berkaitan rumusan yang telah kamu pelajari, iaitu faktor penentangan, menentang pelaksanaan bentuk peristiwa, kesan dan sebagainya. Okey, tunggu kejap. Okey, kamu dah salin. Okey, kita masuk yang seterusnya, Rentap Wira Sarawak, agi hidup agi ngleban, iaitu slogan masyarakat Iban dalam mempertahankan maruah mereka. Okey, siapa pernah jumpa orang Iban? Siti seorang je pernah jumpa. Okey, Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang kuasa penjajah British di Sarawak. Rentap dilahirkan tahun 1800. Nama asal Rentap ialah Libau. Libau ni membawa maksud penggoncang dunia. Rentap juga dikelar sebagai Raja Darat. Rentap merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas. Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun. Jadi keluarga Brooke ni dia bagi tahu orang Iban ini lanun. James Brooke juga mendirikan kubu di Nangka Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang telah mencetuskan kebangkitan Rentap. Okey, kalau kamu lihat di gambar di sini, gambar pelukis menunjukkan serangan James Brooke ke atas penempatan orang Iban di Sungai Skrang. Okey, kamu lihat kubu James Brooke kat sini, kubu Rentap kat sini. Okey, pada tahun 18, okey, ini Rentap. Pada tahun 1853, Rentap menyerang kubu James Brooke di Nangka Skrang. Pasukan Rentap mencapai kejayaan dan seorang pegawai Brooke, iaitu Allen Lee, terbunuh. Kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban. Pada tahun 1854, James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap. Pengikut Rentap berundur ke Bukit Saduk dan membina kubu. Perjuangan Rentap mendapat sokongan padu daripada penduduk Iban dan beliau digelar Raja Ulu. Okey. Pada tahun 1857, 3 tahun kemudian, James Brooke telah menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Saduk. Charles Brooke telah berjaya mempengaruhi kira-kira 3,000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap di Bukit Saduk. Walau bagaimanapun, Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana kubu pertahanannya yang kukuh. Kamu lihat di sini. Okey, kamu lihat gambar-gambar ni. Apa yang kamu nampak, Siti? Jangan nampak benda lain sudah. Gambar pelukis menunjukkan apa? Ini bukan gambar sebenar, dia adalah ilustrasi sahaja. Pertempuran antara Rentap. Di mana Rentap? Ini orang putih, betul? Di sini mereka pegang senapang. Tengok depan lah. Okey, yang ni adalah orang Iban, kita di Sarawak. Okey, kubu Rentap yang dibina di Bukit Saduk terletak di paras ketinggian 2,725 kaki dari aras
laut. Kubu tersebut dipagari dengan kayu jenis belian yang dapat menahan tembakan senapang. Maksudnya, kalau peluru tak boleh tebus kayu tersebut. Pada tahun berikutnya, Charles Brooks sekali lagi memimpin pasukannya menyerang Bukit Saduk. Namun demikian, beliau masih gagal menewaskan Rentap. Dengan penuh bersemangat, Rentap berkata, "Bawalah semua meriam kamu dari Eropah. Kami tidak takut kepada kamu, orang Eropah." Inilah bujang timbang, meriam besi yang digunakan oleh Rentap untuk menentang pasukan Brooks. Ini pula bujang Saduk, meriam yang digunakan oleh James Brooks untuk menentang Rentap di Bukit Saduk. Okey, kita lihat. Pada tahun 1863, James Brooks mengetuai sendiri pasukannya untuk menyerang Rentap di Bukit Saduk. Pertempuran sengit berlaku selama sebulan dan Rentap telah dapat ditewaskan. Kali ini, Charles Brooks dia tak hantar. James Brooks sendiri turun. James Brooks telah membakar kubu serta rumah pengikut Rentap. Rentap berundur ke Itan Bai untuk menyusun strategik baru. Walau bagaimanapun, sebelum sempat meneruskan perjuangan, beliau telah meninggal dunia. Kebangkitan Rentap dan pengikutnya menentang pemerintahan Brooks membuktikan mereka bukannya lanun tetapi pejuang bangsa. Semangat juang Rentap telah diabadikan di batu peringatan Rentap. Nama Rentap tercatat di Hotel Damai Lagoon, Rentap Lodge. Okey. Dapat bangunan kubur Rentap yang dibina di atas tapak kubur Rentap di Betong. Nama Rentap diabadikan di sebatang jalan di Betong. Jalan Rentap, poskod 95700. Dapat murid-murid. Kejap lagi kita akan masuk ke satu lagi pahlawan di Sarawak, iaitu Sharif Masahor. Okey, Sharif Masahor ialah pembesar Sariki di kawasan Sungai Rajang. Beliau dilantik oleh Sultan Abdul Mu'min Brunei, iaitu Sultan Brunei. Beliau sangat berpengaruh di kalangan orang Melanau di Sungai Rajang dan orang Iban di Sungai Skrang. Okey, masih ingat siapa pemimpin Sungai Skrang? Rentap. Tadi yang kita belajar tu. Kewibaan Sharif Masahor tergugat apabila Sarike diletakkan di bawah pentadbiran Brooks. Peristiwa itu berlaku apabila James Brooks mengambil wilayah Sungai Rajang daripada Sultan Brunei. Pembinaan kubu di Kanowit dan pelantikan Henry Steele sebagai wakil British dianggap telah mengambil alih kuasa pentadbiran Sharif Masahor. Sharif Masahor telah menentang tindakan James Brooks yang meluaskan kuasa ke wilayahnya. Pada tahun 1855, Sharif Masahor mengetuai 150 buah perahu menyerang Muka dan mengusir panggilan Matusin yang menyokong peluasan kuasa James Brooks. James Brooks bertindak balas dengan melucutkan kuasa Sharif Masahor di Sarike. Tindakan James Brooks ini telah menyebabkan kemarahan Sharif Masahor. Beliau berpakat dengan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur dari Kuching untuk mengusir keluar James Brooks dari Sarawak. Pada tahun 1859, pasukan Sharif Masahor telah menyerang Kanowit. Peristiwa ini membimbangkan orang Eropah di Sarawak. Sharif Masahor berasal dari kampung Igan yang terletak di muara Sungai Rajang. Gambar pelukis menunjukkan Sharif Masahor menyerang Muka. Okey, dahulu Di sini kamu lihat pertempuran di Muka, pertempuran di Kanowit, pertempuran di Bukit Sadung Sri Aman. Pada tahun 1860, Sharif Masahor, Datuk Patinggi Abdul Ghaffur dan Temenggung Hashim dari Sadung membuat Pakatan Sulit.
untuk menyerang kucing bagi menggulingkan Brooke. Pakatan itu telah diketahui oleh Charles Brooke. Pasukan Charles Brooke dengan bantuan Belanda telah menahan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur. Beliau kemudiannya dipenjarakan di Betawi. Hari ini Betawi ialah Jawa. Pertempuran antara Sharif Mazahor dengan Charles Brooke telah berlaku di Sungai Sadung. Kapal dan perahu pasukan Sharif Mazahor telah ditenggelamkan dan seramai 64 orang pengikutnya terbunuh. Sharif Mazahor berundur ke muka. Pada tahun 1861, James Brooke memaksa Sultan Brunei menyerahkan muka dan menahan Sharif Mazahor. Sharif Mazahor kemudiannya dibuang negeri ke Singapura. Walaupun perjuangan Sharif Mazahor berjaya dipatahkan, namun gerakan menentang kerajaan Brooke tidak pernah berakhir. Pentadbiran Brooke kemudiannya menghadapi kebangkitan daripada pemimpin Banting pada tahun 1894 dan Pengulu Asun pada tahun 1931. Banting ialah pemimpin orang Iban di hulu Sungai Batang Lupar. Sementara Pengulu Asun pula merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Kanowit. Mereka menentang peluasan kuasa Brooke di wilayah mereka. Boleh pelajar? Okey. Ada sebarang soalan? Okey, kita sambung bab yang ke-7, iaitu perjuangan rakyat tempatan mengembalikan kedaulatan bangsa. Okey, dalam bab ni, hari ini kita akan lihat topik 7.8, iaitu perjuangan atau penentangan yang berlaku di negeri Sabah. Okey, di negeri Sabah, nama pejuang dia ialah Mat Saleh. Ataupun nama sebenar Mat Saleh, kalau kamu tengok di depan, ialah Datuk Muhammad Saleh bin Datuk Balu. Kebangkitan Mat Saleh merupakan kebangkitan paling besar dalam sejarah kebangkitan menentang Syarikat Borneo Utara British di Sabah. Okey, macam kamu dah tahu, kalau Sarawak dijajah oleh siapa? Kalau Sarawak, keluarga Brooke, betul? Bermula dengan James Brooke, Charles Brooke dan Charles Wyner Brooke. Di Sabah pula kita panggil sebagai Syarikat Borneo Utara British. Beliau dilahirkan di Inanam dan menjadi pemerintah Sungai Sugut. Mat Saleh berketurunan Bajau dan Suluk. Beliau mewarisi sifat kepahlawanan dan keberanian berperang. Okey. Faktor Mat Saleh menentang SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Kenapa Mat Saleh menentang Syarikat Borneo Utara British? Sebab yang pertama ialah perjuangan jihad. Kebangkitan Mat Saleh berpunca daripada semangat perjuangan jihad orang Sulu menentang Spanyol di selatan Filipina. Bila sebut orang Sulu, mereka ni kebanyakannya berasal daripada Filipina. Dan Bajau ni biasanya dikaitkan dengan pahlawan. Sebab kalau kamu tengok dalam gambar-gambar poster dan sebagainya, orang Bajau ni naik kuda dan sebagainya, betul? Okey, ada dua Bajau, iaitu Bajau laut dan Bajau darat. Okey, kalau kamu pergi ke Sabah nanti kamu boleh jumpa lah. Tapi sekarang zaman dah berubah, kamu jangan harap nak tengok mereka naik kuda dan sebagainya. Okey. Yang kedua, selepas perang jihad, kenapa Mat Saleh menentang SBUB? Ialah peraturan yang membebankan. Okey, peraturan yang membebankan. Mat Saleh menentang pentadbiran SBUB di Sabah kerana SBUB memperkenalkan peraturan baru seperti amalan buruh paksa, cukai beras dan lesen perahu yang membebankan rakyat. Okey.
Buruh paksa, kamu tahu apa itu? Kamu tak mau kerja, kamu dipaksa, kamu diarahkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kamu tak boleh cakap tak nak. Boleh faham? Yang kedua, cukai beras. Okey, hampir ke semua orang makan beras sebagai makanan ruji, betul? Jadi bila beras dikenakan cukai, dah tentu membebankan rakyat. Dan lesen perahu. Zaman dulu tak ada kereta, tak ada motosikal, tak ada jalan raya. Jalan sungai atau jalan laut atau jalan air merupakan pengangkutan utama. Nak pergi dari satu tempat ke satu tempat. Malangnya dikenakan cukai. Hari ni ada tak kamu dikenakan cukai? Nak guna jalan raya kena cukai, ada tak? Ada atau tidak? Ada, kita panggil road tax. Tax tu cukai. Road tu jalan. Cukai jalan, betul. Kalau kenderaan kamu tak ada road tax atau motor kamu tak ada road tax, boleh disaman, dikenakan cukai. Tapi ini semua benda yang baru. Waktu British masuk, dia memperkenalkan. Okey. Jadi cukai-cukai Jadi cukai-cukai ini amat membebankan rakyat. Okey, kamu lihat di sini ya, kamu lihat gambar ni. Okey, ini apa dia? Jaket kebal Mat Salleh. Jaket ini dipakai oleh Mat Salleh ketika berjuang menentang SBUB. Dan hari ini jaket ini dipamerkan di Galeri Terowong Masa Museum Sabah. Okey. Kalau kamu berpeluang pergi tengok jaket Mat Salleh. Kalau ada peluang nak ambil, kamu ambil dan pakai. Lepas tu suruh kawan kamu di sebelah tikam kamu. Kalau kamu masih hidup, memang ini jaket kebal lah. Kalau kamu mati, tak tahulah. Okey. Faktor yang ketiga. Percubaan berunding gagal. Kenapa dia menentang? Bila British datang atau SBUB datang, dia kenakan cukai yang ni, cukai itu dan sebagainya, mula membebankan. Mat Salleh dia pergi jumpa pegawai-pegawai SBUB untuk berbincang, tetapi perbincangan itu gagal. Pada bulan Ogos 1895, Mat Salleh dan beberapa orang pembesar tempatan telah pergi ke Sandakan untuk menemui Governor Beaufort, iaitu C.V. Craig, C-R-E-A-G-H. Beliau ingin berunding tentang masalah cukai. Beliau ingin berunding tentang masalah cukai dan tindakan kekerasan pegawai SBUB terhadap penduduk tempatan. Mat Salleh tidak dilayan dan setelah menunggu 10 hari, beliau meninggalkan Sandakan. Dia pergi, dia nak bagi tahu cukai ini membebankan. Lepas tu orang-orang putih yang datang tu, mereka bertindak keras nak buat laporan. Tapi bila dia nak pergi nak buat aduan tersebut, dia tunggu 10 hari, dia kata dia tak mau jumpa juga Governor. Boleh faham? Jadi setelah kecewa, dia balik meninggalkan Sandakan. Seterusnya, perkampungan dibakar. Governor Beaufort menganggap Mat Salleh mengancam kepentingan SBUB. Oleh itu, SBUB bertindak membakar dan memusnahkan kampungnya. Okey, jadi dia tengok dia pergi bakar kampung. SBUB menawarkan hadiah sebanyak $500 kepada sesiapa yang berjaya menangkapnya. Nya tu siapa? Mat Salleh. Bagus, semua faham. Okey, jadi kita ada 4 faktor kenapa Mat Salleh menentang SBUB. Yang pertama, perjuangan jihad. Yang kedua, peraturan yang membebankan. Yang ketiga, percubaan berunding gagal. Dan yang keempat, perkampungan dibakar.
bakar. Sekarang kita lihat bagaimana penentangan itu berlaku. Okey, kita lihat bagaimana penentangan itu berlaku. Pada bulan Julai 1897, Mat Salleh telah mendirikan kubu di Ranau dan membakar Pulau Gaya. Okey, kamu tengok, ini Pulau Gaya dekat Kota Kinabalu. Kalau kamu pergi ke Kota Kinabalu, kamu ambil boat, boleh pergi ke Pulau Gaya. Hari ini didiami banyak pendatang asing. Okey. Jadi, telah mendirikan kubu di Ranau dan membakar Pulau Gaya. Pada bulan November 1897, Mat Salleh telah menyerang Ambong. William Cowie, pengarah urusan SBUP, tidak berupaya mengalahkan Mat Salleh. Oleh itu, beliau menawarkan pendamaian dan pengampunan kepada Mat Salleh. Jadi dia tengok Mat Salleh ni kuat, susah nak dikawal, jadi dia minta, jom kita berunding, damai. Okey, dan dia kata apa yang kamu buat sebelum ni diampunkan. Pada bulan April 1898, rundingan diadakan antara Mat Salleh dengan Cowie di mana? Di Menggatal, nama tempat, bukan perbuatan. Faham? Kalau kamu pergi ke Sabah, nama dia Inanam, Tibobon, Menggatal, Penampan, kamu akan rasa macam lain lah. Papar. Okey, nama-nama dia macam tu. Okey, SBUB membenarkan Mat Salleh mentadbir daerah Tambunan. Okey, Tambun kat Ipoh, ini Tambunan. Faham? SBUB membenarkan Mat Salleh mentadbir daerah Tambunan. Jadi kita lihat, apakah isi kandungan perjanjian damai yang dibuat oleh William Cowie dengan Mat Salleh pada April 1898. Antara syarat-syarat perjanjian ialah Mat Salleh dan pengikutnya diberi pengampunan. Jadi Inggeris maafkan mereka, dibakar Pulau Gaya semua tu. Boleh faham? Yang kedua, penduduk Inanam yang telah melarikan diri semasa kekacauan dibenarkan kembali semula. Yang ketiga, Mat Salleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Dan yang keempat, Mat Salleh diminta melaporkan pergerakannya kepada SBUB. Jadi yang keempat tu, kamu boleh ni semua, kalau nak pergi ke sesuatu tempat, nak jumpa seseorang, kena laporkan kepada SBUB. Okey, apa yang berlaku? Perjanjian damai telah termenterai pada April 1898, betul? Tapi apa yang berlaku? SBUB tidak menepati janji. SBUB telah mengambil alih pentadbiran Tambunan pada tahun 1899. Mat Salleh berasa tertipu dan meneruskan semula penentangan dengan membina kubu di Kampung Tibo di Tambunan. Pihak SBUB menyerang kubu Mat Salleh secara besar-besaran bulan Januari 1900. Yang ini berlaku 112 tahun yang lepas. SBUB berjaya menewaskan Mat Salleh. Dalam pertempuran itu, Mat Salleh telah terkorban. Perjuangan Mat Salleh diteruskan oleh pengikutnya, iaitu Mat Sator dan Kamunta. British hanya berjaya menamatkan kebangkitan Mat Salleh pada bulan Julai 1902, iaitu selepas 2 tahun Mat Salleh meninggal pun pengikut-pengikutnya masih berjuang. Boleh faham? Okey, ini adalah peta negeri Sabah. Ini tugu peringatan Mat Salleh di Tambunan. Masih ada sampai ke hari ini. Okey. Apakah faktor penentangan Mat Salleh? 4. Bina carta kronologi peristiwa penentangan Mat Salleh. Itu je. Okey. Dapat? Okey, kita dah habis topik penentangan yang ni. Di kelas akan datang kita lihat antanom. Okey.